نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له رواه المسلم. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberi peluang kepada kita, diberi nikmat kesihatan kepada kita, diberi rezeki kepada kita, diberi nafas untuk kita boleh lagi hidup di atas muka bumi Allah Ta'ala ni. Jadi kita sebagai hamba hendaklah sentiasa bersyukur dan perbanyakkan syukur, perbanyakkan istighfar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dosa kita sebelum kita dijemput untuk menghadap. Sekian lama kelas kita tak sambung, hari ini kita mula balik kelas kita bab penawar bagi hati. InsyaAllah lepas ni kita akan buat kelas untuk yang akidah, selingan-selingan lah. Penawar bagi hati, akidah, selingan. Sebagai perkongsian itu, saya di sini pun bukan kata nak mengajar sangat. Kata saya berkongsi ilmu dengan tuan-tuan sebagai memperingati untuk diri saya sendiri dan kita semua. Mudah-mudahan ada kebaikan untuk kita, Allah Ta'ala mengampuni dosa kita. Sebabnya barang siapa yang mencari jalan kepada menuntut ilmu, Allah Ta'ala akan memudahkan urusan dia, jalan dia nak ke syurga. Dalam hadis lagi disebut segala jenis binatang akan mendoakan keampunan, mohon keampunan kepada Allah untuk orang yang menuntut ilmu. Baik, hadis yang dibacakan tadi, kita baca hadis tadi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi
Inna Allah Ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suka saya ingatkan kepada diri saya sendiri dan kita semua bila disebut nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadi kita pun menyebut sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat hadis Nabi menyebut orang yang bakir ni, orang dia dengan nama aku pun dia nak sebut, tak nak selawat. Dia kata tak nak berselawat pada aku ni, orang ini jadi bakir. Sedangkan kita mengharapkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Itu yang kita biasa dengar kisah-kisah yang mana dia pada di akhirat nanti orang pergi cari Nabi ya, lupa Nabi Ibrahim, Nabi Adam kata nafsi, Nabi Isa nafsi. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia yang memberi syafaat pada kiamat nanti. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu baik. Inna Allah Ta'ala tayyibun. Allah Ta'ala ni baik, dan ia tidak menerima kecuali yang baik. Baiknya Allah Ta'ala kepada kita. Baik mana? Baik Allah Ta'ala kepada kita jika kita tengok orang yang melanggar arahan dia, suruh perintah dia, langgar juga suruh perintah Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala ni, baiknya Allah Ta'ala ni masih lagi memberi nikmat kepada dia, bagi rezeki kepada dia, bagi orang kata keluarga yang baik kepada dia, bagi kesenangan dunia kepada dia. Hanya baiknya Allah Ta'ala. Tapi kalau kita makhluk, orang buat tak baiknya kita, agak-agak kita nak baik, jok-jok. Cara mudahnya macam tu lah. Orang tak elok makhluk, jok lah dia. Kalau faham kita, akal kita. Tapi Allah Ta'ala, Inna Allah Ta'ala tayyibun. Allah Ta'ala ni baik. Baik dia sampai lah. Sifatnya pemurah. Orang tak ikut suruh perintah dia pun, dia bagi rezeki, dia bagi nikmat sihat, dia bagi nikmat ada keluarga yang baik. Semua dia dapat atas dunia. Senang. Kata tak payah, tak rajin, kena sakit, semua nikmat. Sekecil-kecil hingga sebesar-besar, itu semua demikian nikmat. Baik Allah Ta'ala. Jadi dia suka, dia tidak menerima kecuali yang baik. Wa inna Allaha amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyuruh orang-orang yang beriman dengan apa yang dia suruh kepada sekalian mursalin. Siapa dia mursalin ini? Mursalin ini para Rasulullah. Bagaimana Allah Ta'ala suruh para Rasulullah sampai pada umat-umat dia. Allah Ta'ala suruh juga kita orang yang beriman. Orang yang beriman. Orang yang beriman dia yang reti benda-benda jadi. Kalau dia tak beriman, maknanya dia tak tahu. Dia kira dia beriman. Kalau surah Al-Ankabut, kalau tuan-tuan tengok, baca A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Surah Al-Ankabut. Allah Ta'ala kata, adakah kamu ni, kamu dah rasa beriman, sedangkan kamu ni belum lagi diuji. Kalau kita ni tak boleh terima ujian Allah Ta'ala, nak hitung iman kita tu macam mana? Sedangkan Allah Ta'ala pula, macam mana nak kata, macam mana kamu kata kamu ni boleh beriman, sedangkan kamu tidak teruji lagi? Macam bila kita kena ujian Allah Ta'ala, baik kita kena macam tu COVID ni ke,
Sekarang ni COVID. Apa hikmah COVID ni? Kita tengok dari sudut hikmah Allah Ta'ala tu pada apa dia? Hikmah kita sakit. Mungkin dengan kita sakit kita boleh ingat kepada dia. Hikmah Allah Ta'ala ada. Aku ni hamba dia ada. Minta Allah Ta'ala bagi sembuh. Maksudnya dengan sakit Allah Ta'ala jadikan kesakitan kepada kita untuk sebab dia sayang pada kita, dia nak bagi kita ni ingat pada dia. Apa tak? Nak kita nak kuatkan iman kita. Rezeki kita terima baik. Kita tak ada, orang kata apa? Murah rezeki ke, rezeki kurang ke, siapa kita nak tuju? Allah Ta'ala. Kena ujian kereta rosak tengah-tengah jalan. Contoh, habis duit pula. Habis duit, ya kita nampak. Betul lah. Habis duit. Satu sudut habis duit lah. Tapi satu sudut kita kena tengok. Tiap segala benda yang berlaku atas muka bumi ni, perbuatan kita baik apa baik semuanya lah. Allah Ta'ala ada hati. Mungkinlah dengan kerosakan tu bila kita ingat Allah Ta'ala, hari ni Allah Ta'ala nak ujian, aku terima lah. Mungkin tak habis duit hari ni. Dengan kita ingat dia, mana tahu esok dia ganti lain. Kadang-kadang kita, aku tidak tak ada. Kereta rosak pula. Kita jadi hidup kelah kesah dengan benda ujian Allah Ta'ala bagi pada kita. Kita tengok Allah Ta'ala bagi aku. Redha. Ujian Allah Ta'ala bagi, suka. Kalau kita redha, syukur. Musibah datang, kita redha, terima, dan doa. Kita Allah Ta'ala angkatnya. Kita berhubung dengan dia. Biasa kita ni hidup dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala suruh kita ni menyuruh orang-orang yang beriman, suruh kita ni buat baik. Wa qala ta'ala ya ayyuhar rasul kulu minat tayyibati wa'malu shalihan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman seperti ayat yang disebutkan dalam hadis di atas, hai sekalian Rasul, makalah daripada yang baik-baik, yakni yang halal, dan beramallah akan amal yang baik-baik. Ni Allah Ta'ala bersama suruh makan benda yang baik dan beramallah dengan amalan yang baik-baik. Makan yang baik. Bila makan yang baik ni, sumber pun kena baik ya. Benda masuk dalam perut, dia jari darah daging. Dia darah daging. Kalau sumber yang tak elok, maka tak eloklah jadinya. Kullu lahmin nabata min haram fannar aula. Tiap daging dalam tubuh badan kita ni, kalau tumbuh dia tu daripada sumber rezeki yang haram, fannar aula. Nabi kata neraka tu lebih utama bagi dia. Ini Allah Ta'ala dah pesan kepada para Rasul ni, makanlah kamu daripada makanan yang halal. Dan beramallah dengan amalan yang baik-baik. Bila kita makan benda yang baik, hati kita tu pun elok. Benda ni kelakuan kita timbul daripada dalam. Kan ada hadis tu yang kata dalam lagi inna fil jasadi mudghah. Dalam tiap tubuh badan kita, saya baik, tuan-tuan baik, puan-puan baik, inna fil jasadi mudghah. Ada seketul daging. Idza saluhat saluhal jasadu kull. Kalau jasad tubuh badan kita tu elok, semua barang tu elok, mana tubuh badan kita tu elok. Wa idza fasadat fasadal jasadu kull. Kalau dia tak elok, maka tak elok habis. Benda apa ala wayang hati dalam hati kita kan. Barang dalam yang kita masuk ni, kita membesar tu daripada sumber apa. Kadang-kadang kalau sumber yang masuk tak elok, kita jadi berhati. Hati kita tertutup. Orang cakap pun dia tak mau dengar. Ni yang kita takut. Takut apa? Takut dengan azab yang Allah janjikan bagi orang yang tak mau dengar, tak mau ikut. Kalau suruh perintah dia. Ayat-ayat wa asbuka wa laqad zarabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins
lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall wa laqad zarabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguhnya apakah kayu api bagi api neraka jahanam minal jinni wal ins, terdiri daripada jin dan manusia. Kita yang jadi macam mana? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Ada hati pun tak ada faham. Kita kalau benda yang masuk hati kita tu benda tak elok, orang cakap apa Allah Ta'ala suruh tak buat, orang nasihat tak mau dengar, tegur pun tak heran, hati dia tak mau dengar lah. Hidayah tak masuk. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Ada hati tapi tak faham. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Orang nasihat tak dengar telinga dia. Dia kira pakai telinga, dia pakai dia. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Ada mata tak nak tengok. Dengan orang kata apa? Sebab pada kematian aku tak nak tengok. Ambil iktibar aku tak ada. Kita tengok belakang orang sakit dia, macam mana kalau aku sakit, macam mana aku ni kau. Amal ibadat tak ada guna macam orang sehat. Bahagia bagi yang ini kejahanan ni orang jadi ada hati tak nak ni, ada telinga tak nak dengar, ada mata tak nak tengok. Kalau tak nak kata ulai kekal an'am, orang macam ni tak ubah seperti binatang. Balhum adall, bahkan lebih sesat daripada binatang. Pasal apa tak ada kata bahkan lebih sesat pada binatang? Binatang pun kena Allah Ta'ala. Binatang pun kena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innahu laisa syai'un bainas sama'i wal ard illa ya'lamu anni rasulullah. Nabi kata, innahu laisa syai'un bainas sama'i wal ard. Tak ada satu makhluk atas muka bumi ini, baik langit dan bumi, illa ya'lamu anni rasulullah. Melainkan dia kena aku ni Rasulullah. Tapi kita hak dikurniakan akal, takkan tak kenal Nabi, takkan tak kenal Tuhan, takkan tak faham Allah Ta'ala suruh, Allah Ta'ala larang. Secara kasarnya macam tu. Mudah kata mudah faham. Kita hak beza pada makhluk binatang ni, kalau binatang kaki empat ni, yang orang ni kalau otak ada, tapi akal tak ada. Kita ada otak, ada akal, orang boleh fikir, ada Quran, orang boleh tengok, boleh panduan kita, sunat Nabi kita baik dia. Jadi apa semua tu kita boleh tahu, tapi kita tak guna. Itu ada kata kita teguh kepada binatang. Binatang kenal Tuhan, binatang pun kenal Nabi. Kita lagi tak kenal Tuhan. Lagi nak ikut orang Nabi ajar pertama, terus pada binatang. Pak ayat tadi, Pak tadi tu Tuhan kata, orang Nabi itu innahu laisa syai'un bainas sama'i wal ard. Tak ada satu benda atas muka bumi, baik itu langit ataupun di bumi, illa ya'lamu anni rasulullah. Malaikat kena aku Nabi. Jadi kita ikutlah apa yang Allah Ta'ala suruh dan apa yang Allah Ta'ala larang. Ikutlah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka makanan yang halal, beramal dengan amalan yang baik. Jadi masuk benda halal dalam tubuh kita, makanan kita pun tumbuh daripada benda yang baik, akhlak kita pun insya-Allah baik. Sebab tu yang di sini Allah Ta'ala sini sebut, Nabi sini sebut. Makanan kita tak masuk. Itu pentingnya cari benda yang halal. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hai sekalian, firman-Nya lagi, hai orang-orang yang beriman, makanlah dari segala yang baik yang telah kami berikan rezeki kepada kamu. Allah Ta'ala kata, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hai orang yang beriman, makanlah kamu daripada makanan yang baik yang telah kami bagi rezeki kepada kamu. Allah Ta'ala bagi rezeki kepada kita,
Sebab kalau itu nak disebutkan semua Allah Ta'ala buat, betul lah semua kelakuan perbuatan ni Allah Ta'ala yang tu. Tapi Allah Ta'ala bagi kepada kita tiap makhluk ada satu benda disebut usaha dan ikhtiar. Macam tuan-tuan datang ni, nama tu biasa orang minta nama dah orang kata prosedur. Tak semua yang tak nama. Kalau ada buat tidak mahu, lagi nama, mari. Usaha dan ikhtiar. Kalau tak bagi semua kita mari juga. Kerana masih buah lagu tu memang tak jadi ya. Punah habis. Orang kata masing-masing tak mengaku pun kerana itu. Tak mengaku kan? Kerana dia sebut. Pasal apa? Kita ada usaha dan ikhtiar. Yang situ dah dikira ada je pahala ataupun tak ada pahala. Ada je dosa ataupun tidak. Ada kita dikurniakan kakak, tapi pada kita ada satu benda disebut usaha dan ikhtiar. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Kalau kamu buat baik pun untuk diri kamu, kalau buat jahat pun kamu atas usaha kamu. Jangan salah Tuhan. Memang semua perbuatan Tuhan buat, tapi ayat tu tadi tu. Kamu buat baik ada pahala. Wa 'alaiha maktasabat. Kalau kamu buat jahat, ada kamu sendiri. Kamu jangan salah pada tu. Sebab diri kita ada usaha dan ikhtiar. Usaha datang. Bila usaha datang untuk majlis ilmu kau nak jadi rezeki halal, usaha dan ikhtiar. Bukan untuk datang itu tak lagi. Situ ada pahala. Tahu dah ini pahala. Dah ma kasabat. Ada kita buat benda jahat, kita nak salah Tuhan tak boleh. Sebab tak ada sebut dah ma kasabat. Kamu pilih usaha kamu nak buat benda baik. Kamu datang duduk dengan majlis ilmu jatuh. Ada pahala. Kalau kata asalnya tak datang, orang kata nak pergi kedai, orang kata benda ni, ini orang kata arahan nak kita. Oh, ni mari. Kita kena ikhlaskan hati, ikhlaskan niat kita pergi. Nama keluar, ikhlaskan niat, barulah ada pahala. Bimbang takut kita menyalahkan apa yang disebut tadi. Kalau bukan saya ni, orang tu datang je dah. Tak ada apa. Bumi je. Jangan salah Tuhan. Perbuatan kita tu jangan salah ke memang. Perbuatan Tuhan yang buat, tapi jangan salah kepada Tuhan. Sebab ada pada kita usaha dan ikhtiar. Usaha tak duduk. Mesti ada usaha tak bukan duduk. Bila kaki duduk sila. Lengok usaha sikit, lunjuk. Ada buah sendiri tak? Tak lah. Tak kaki. Tolong kaki. Tak. Usaha naik motor. Kamu nak masuk suwi dulu? Tak. Ada duduk. Skuter pun nak masuk buka suwi lah. Pusing ni baru jalan. Usaha dan ikhtiar. Tengok jalan. Mana boleh jalan sedek itu tengok kiri kanan tu. Ajak kena langgar. Tengok. Pada kita ada usaha dan ikhtiar tu dah dikira ada dosa kau ada pahala. Kena faham itu. Kalau ngaji tauhid, belajar tauhid, kena faham itu. Takut kita jadi fahaman Jabariyah. Semua ni Allah Ta'ala ada tentu aku jadi jahat. Jahat lah tu. Contoh waktu lalu. Lalu. Allah Ta'ala tentu dah aku jadi jahat. Lalu kata. Habis guna. Di sana Tuhan, Allah Ta'ala tentu aku jadi jahat. Dan daripada diri itu ada usaha dan ikhtiar. Kamu pilih. Kamu buat baik. Dah maka sahabat. Buat baik ada baik kepada kada pahala. Wa 'alaiha maktasabat. Kamu buat jahat. Kamu jadi dosa. Kamu yang pilih. Mana berhari lah. Summa zakara rajula yutilu safar ash'ath akthar yamuddu yadayhi ila as-sama'. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut seorang lelaki yang jauh perjalanannya, busuk rambutnya, berdebu badannya, mengangkat kedua tangannya ke atas langit sambil berdoa. Ini Nabi kita esok seorang ini mengembara dalam perjalanan dia, berupa dia busuk mata baju, mungkin dia pada ping apa ni, mengangkat tangan ke langit berdoa kepada Allah Ta'ala. Ya Rabbi, wahai Tuhanku. Ya Rabbi, wahai Tuhanku. Wa mata'amuhu haram. Sedangkan
makanannya dari harta yang haram, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, makanannya dari harta yang haram, pakaiannya dari harta yang haram, dan mulutnya disuapkan makanan yang haram, maka bagaimana akan diperkenankan doanya? Hadis riwayat Muslim. Hadis ini nak menceritakan tentang kenapa doa kita ni ditolak. Kenapa doa kita ni ditolak? Sebabnya Nabi kata nak macam mana tak nak tolak doa kita? Sebabnya wa mat'amuhu haram, sumber dimakan dia pun benda haram. Sumber makan benda halal jadi makan haram. Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa minum halal, kamu minum haram, wa malbasuhu haram, wa sudah pakai makan semua ni daripada sumber yang halal. Dia dapat dengan sumber yang haram, curi ke, rompok ke, wa uziya bil haram. Bagaimana aku nak perkenalkan kita tutup aurat di semaya, tapi hak penutup aurat kita ni semua haram. Tiba-tiba kita datang, ya Allah, buatkan rezekiku ya Allah, aku nyari sesuatu ya Allah, buatkan rezekiku, aku tak ada rezeki ya Allah. Yang minta rezeki, sedangkan hak dia pakai pun haram. Hak dalam perut dia isi pun haram. Tiba-tiba kita tak datang ke Allah. Mari bro, mari bro. Kita minta dengan siapa? Tak ada. Minta dengan orang kata Tuhan. Tuhan yang buat kita. Tuhan yang bagi rezeki kepada kita. Tuhan yang bagi kesihatan kepada kita. Tapi kita tak ikut dia suruh. Tiba-tiba kita minta ke dia. Agak dia bagi ya. Tak bagi ya. Mereka kita taubat. Hatta ibu bila sedang di kamala tambah. Kata Rasulullah, orang yang bertaubat ni tahun-tahun dia tak ada dosa. Taubat, tidak keampunan Allah Ta'ala, baru dia bersih hati dia. Kita ni hati ni berkaitan dengan kenapa doa kita ditolak. Keterangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerintahkan kita supaya mencari rezeki dari sumber yang halal. Allah Ta'ala suruh kita ni buat usaha cari rezeki yang halal. Cari rezeki yang halal, walaupun nilai dia tetap besar macam mana. Ikhtiar cari yang halal. Siapa kata masuk kayu, masuk hutan cari kayu, dah fikir dia letak tuan. Saya ada kayu api ni, slow ni. Ada orang nak beli ya? Kalau RM30 slow ni, RM30 slow ni tak apa. Janji halal. RM30 dengan 100, dengan 1000. Kalau semua tak elok, RM30 itu lagi berkat kita isi dalam perut kita, anak kita, isteri kita. Berkat itu apa penting. Baru orang kata apa? Kita minum apa pun Allah Ta'ala kita ni dekat. Allah Ta'ala suruh kita cari rezeki dari sumber yang halal. Sama ada rezeki itu untuk dimakan, diminum atau dipakai. Makan, minum, pakai, semua cari daripada sumber yang halal. Jangan sekali-kali kita cari okey yang ni, ni kita ambil sumber lain. Tak kita ambil sumber lain, kita nak pakai cari barang lain. Sumber lain, kalau tak nak makan tu kita pergi halal. Kalau tak nak makan ni kita pergi halal. Tak boleh. Ujung rambut, ujung kaki kalau boleh biar semua halal. Jangan ada satu benda dekat pada badan kita, dalam perut kita baik. Jadi sebut haram, nak jelas haram. Al-halal bayyin, al-haram bayyin. Halal jelas, haram jelas. Kalau sebut haram, kita faham macam mana haram. Dan kita fikir haram tak makan saja. Segala orang yang duduk dengan kita, jangan ada benda haram. Kereta kita pakai, kita ambil cara mana? Kita dapat cara mana? Ada, kerja. Bayar, kita bayar sendiri.
Bukan kata kita kata pusing ke mana-mana orang ni, jangan kita nak benda. Jangan ada benda. Cuba hakkan pun jangan ada. Tak boleh. Jangan bagi ada. Kita biasa faham benda haram makan. Terutama sekali makan. Makan tu untuk kita. Pakaian kita ni. Kasih kita makan. Kereta, motor, minyak, televisi, kereta apa tu. Jangan ada satu benda yang menjadi kegunaan kita, yang membuatkan kita satu tempat daripada semua yang jangan ada. Sama ada itu untuk dimakan, diminum atau dipakai. Kerana sumber yang haram adalah tempat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tubuh badan yang tumbuh daripada makan makanan yang haram itu akan dibakar di dalam api neraka. Ini yang jelas. Memanglah bila saya sebut dulu ni, masuk neraka mengikut apa kesalahan dia buat. Kita masuk neraka mengikut apa yang kita buat. Kalau tak sembahyang, disebut pada tak sembahyang saja. Dosa tak sembahyang, dosa tak keluar zakat. Tapi kita kena ingat, kita sebagai orang Islam mukallaf, wajib bagi kita semua, saya baik, tuan-tuan baik, puan-puan baik, fahami ilmu akidah betul-betul. Siapa saya kata ilmu akidah fahami betul-betul, disebut dalam kitab ilmu yang wajib bagi setiap mukallaf awal-awal sekali belajar adalah ilmu tauhid. Tauhid tinggi sekali. Bukan tak tinggi, wajib. Bukan belajar sampai habis kata kita tak. Kita kena Tuhan. Nak kenal Tuhan ni macam mana? Kita kena sifat dia. Bukan boleh kenal ketua kita tak ada. Kena kenal sifat dia. Sifat kudrat Allah Ta'ala ni macam mana? Kudrat Allah Ta'ala ni macam mana? Belajar. Kalau tak belajar yang tu, mengikut buku saya sebut, baca saya sebut sebelum ni lah, tak ada ilmu tauhid, tak faham ilmu tauhid, mati esok, bangkit kita dalam keadaan kufur di sisi Allah Ta'ala. Na'udzubillah. Nampak berat tak? Memang berat. Benda berat saya kena cakap buat. Tapi memang ilmu yang wajib, pertama-tama sekali wajib belajar bagi setiap mukallaf ilmu tauhid. Jangan kita sebut wajib belajar akan ini ilmu tauhid. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Bila tak kenal Allah Ta'ala, kita semayang pun kita tak kenal Allah Ta'ala. Kita buat zakat pun kita tak kenal Allah Ta'ala. Dia kata, buku saya sebut, bangkit esok di sisi Allah Ta'ala. Kalau tak kenal langsung Allah Ta'ala, semayang dia pun sia-sia, amal lain pun semua tertolak. Kekal dalam neraka. Bukan kata masuk neraka, masuk syurga. Tak ada. Bila tak kenal Allah Ta'ala, otomatik dunia mati sebagai orang Islam, bangkit di sisi Allah Ta'ala, kufur, kekal dalam neraka. Biasa kita dengar masuk neraka, ini masuk syurga pula. Kalau tak kenal ilmu tauhid, tak tahu, tak belajar, tak kenal Allah Ta'ala, memang kekal dalam neraka. Beratlah. Boleh cari kat masjid-masjid orang belajar ilmu tauhid, belajar faham kenal Allah Ta'ala ni macam mana. Biar kita rasa kita bertuhan, keyakinan kita dengan Allah Ta'ala. Apa kita buat Allah Ta'ala, ni semua Allah Ta'ala, ni Allah Ta'ala. Biar kita rasa kehidupan kita ni senang kita kok, susah kita tak? Susah kita kok, nampak Allah Ta'ala. Nama ilmu tauhid ni mengajarlah kat mana-mana, orang akan jadi dia akan dulu. Siapa dia mengaku, dia tak faham. Tak faham, tak tepi, pergi belajar. Untung-untung
Kalau mati gue esok dah belajar dah, tak faham, tak apa, belajar sudah ada. Tekek dah belajar. Jangan tak belajar asal. Kita lagi dengar, sebab faham ni Allah Ta'ala bukan kita. Faham ke tak? Tak faham tak? Bukan saya nak bagi tuan tak faham. Kalau saya tak ada, saya suka baca cerita di. Kalau nak bagi faham, Allah Ta'ala. Kalau boleh faham, alhamdulillah. Rezeki masing-masing. Gitu. Kalau kita lihat keadaan seseorang lelaki yang disebutkan dalam hadis di atas, tentu kita akan berkata orang itu sangat patut untuk diberikan simpati. Kalau tengok orang tu kusut mata ni lah, ada Nabi sebut kan, mari kusut mata, batu muka berdebu. Kalau pada kita ni sebut, patutnya orang tu kita tolong. Patutnya kena tolong. Sini orang itu sangat patut untuk diberikan simpati dan belas kasihan. Seorang yang jauh di perantauan, tidak ada sanak saudara, tidak ada handai daulat, dan tidak ada pula tempat untuk mengadu nasib. Ditambah pula tiada ada tempat kediaman yang membolehkannya untuk mengurus sedikit rambutnya yang kusut dan tidak berpeluang untuk membersihkan badannya yang berdemikian debu. Lalu dalam keadaan demikian itu, ia menadahkan kedua tangannya ke langit, meminta belas kasihan dari Tuhan yang amat murah lagi mengasihani. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap tidak akan memperkenankan seruannya dan tetap tidak akan mengabulkan permohonannya. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kejam? Ada tanya balik. Kalau kita nampak Jadi, Allah Ta'ala sampai tak nak tolong langsung. Ada saya pernah jumpa ni anggota sendiri dah. Dan saya cerita kat mana-mana. Dia sampai dia kata, saya dah tak dapat nak berdoa. Tak dapat nak berdoa, dia kata. Tak ada apa. Macam mana? Saya tak dapat nak berdoa, Ustaz. Tak dapat apa bersama. Tak boleh dah itu lah. Kita orang sedang ni orang tak nak suruh doa. Kita lah. Dia nak bagi minum, dia tak. Kita lah. Putus asa. Masa anda ni pun bukan ada duit ada masa anda ni. Masa anda ni saya buat masa anda. Bukan tu apa masa anda. Semua orang tak cerita lah masa anda masing-masing. Tapi tak larat nak doa. Apa? Tidak boleh betul tak? Tidak boleh jadi buku. Boleh buku. Masa ada dengan memang kita mengambil masalah ada. Dia tak boleh nak selesai masalah bagi hati tenang. Ada orang ni tak ada bagi hati tenang. Masalah ada hati tenang. Bila selesai sikit. Bila kita tak ada jiwa, kita tak ada Tuhan, belum besar. Tak kena ni, tak kena berdoa jauh lagi. Dia kata, kalau tak ada tak bagi apa, saya tak rasa apa, nak banyak kali kita lalu berdoa. Tidak, sama sekali tidak. Allah Ta'ala tidak kejam. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala memungkiri janji yang telah pun dimaktubkannya untuk memperkenalkan segala suruhan hamba-Nya? Tidak betul. Allah Ta'ala tak pernah memberi janji. Tidak sama sekali. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala enggan memberikan sedikit dari harta benda dunia yang tidak bernilai di sisinya ini untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh si madang ini? Tidak juga. Bukan Allah Ta'ala tak nak bagi. Allah Ta'ala ni pemurah. Macam saya sebut tadi. Kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, pemurahnya Allah Ta'ala. Buat ke kita yang dia suruh, tak buat ke apa yang dia suruh. Muslim ke, tak Muslim ke, dapat. Betul? Ada orang Islam saja dapat. Memang ada, semua dapat. Kita hak tak ikut, orang tak ada suruh ni pun dapat. Kadang-kadang kita buat ukuran. Ya betul.
Senang dia pada kita banyak. Ada buku tu. Ada. Waktu saya dengar dengan saya tak benda orang itu. Saya dengar dengan saya sendiri. Buat tu banyak itu. Senang dipakai kata besar. Ada buku tu. Nak hukum benda dunia ni kadang-kadang benda dunia ni ujian bagi dia. Dan ni kita fikir dua. Kita nak selamat, nak senang atas ni atau nak senang esok. Nak senang lagi, tak nak bagi hari ni. Kalau nak senang esok, kita kena fikir panjang. Apa ada atas muka bumi susah senang kita redha. Susah. Cari jalan untuk mendapat rahmat dia. Akhirat selamat. Kalau ukur dengan yang tadi, tengok orang ni. Aku sembahyang masjid ni, dia tak pergi pun. Dia main papaji apa semua elok kan. Kita buat ukuran ni sepuh dengan mata kasar, memang kita dapat. Kalau kita nak, tak ada boleh bagi. Tapi kita nak ingat, apa orang tak nak bagi tu ujian. Nak kaya, bagi kaya. Macam ada sahabat Nabi ya, minta bagi tu jadi kaya. Minta bagi tu jadi kaya. Minta Nabi tu orang jadi kaya. Minta Nabi tu orang jadi kaya. Bukan buat apa. Dia biasa bagi jemaah ni. Dengan Nabi. Nabi tak bagi kaya. Bagi kan. Nanti Nabi bagi satu hari. Dia tak darab. Dia hari-hari bagi minta. Nabi doa. Kambing dua ekor. Nabi tu dah kambing bagi kambing ke dia. Bagi kambing. Nabi doa kambing. Bagi dua ekor. Balik muda. Penuh ke bukit. Kambing dah. Kita bukit ni mana? Bukit Karupu tu. Bukit kita. Cik tu. Bukit Mekah sehari dia. Bukit kambing dah saja. Sampai sahabat Nabi utus sahabat dia suruh minta zakat. Tunggu. Tak kira. Kambing banyak mana. Bagi apa? Oh lupa. Dia pula. Lupa. Balik sahabat dia kata ke Nabi. Kambing kata ni dia ni macam tak nak bagi. Tak nak keluar zakat. Nabi kata pergi besar balik kat dia. Aku tak nak zakat dia. Dengar Nabi kata aku tak nak terima zakat dia. Mari tu. Ya Rasulullah, aku nak bagi zakat ni. Aku nak bagi zakat. Kamu simpan. Bila Nabi tinggi tak nak terima zakat dia, apa makna? Kalau tadi susah pun tanya aku bagi lah. Senang. Lain tak zakat, saya nak bagi. Masih usaha, tiba-tiba nak keluar bagi apa-apa. Ibarat gitulah. Nabi tak nak terima zakat. Sampai Nabi meninggal. Mari jumpa sahabat. Jumpa apa? Abu Bakar. Aku nak bagi zakat ya. Abu Bakar. Nabi sudah nak terima tak zakat ni? Tak ada. Lagi aku nak terima. Tak terima. Mati Sayyidina Abu Bakar. Mari Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar dengan aku jauh mana? Abu Bakar nak terima tak? Aku nak terima. Nabi dah bisa terima dah. Zakat. Bila Nabi kalau jawab dia, ibarat tak ada lah. Itu ajar kita tu. Jangan ukur. Dia tak semayang. Senang ikut kereta besar. Kita ni semayang hari. Pergi dengan orang mengajar lagi. Naik motor kapcai lagi. Dia sebut dah betul. Kalau motor kapcai kita, kita ambil duit nak pergi. 10 tahun tak ambil duit nak pergi. Dengan kereta besar tu. Breakdown tu macam ada apa? Kamu aja. Ukur mata kata jangan ukur mata kata. Apa yang kita tengok, apa tak ada lagi. Baru jadi hidup ni. Ukur dengan Allah Ta'ala lagi. Kalau kita tengok dengan ukur kan, pada semayang senang kita hari-hari bagi surah jemaah apa semua ni dengan duha apa semua lagi. Tak ada senang dia tu. Itu tanda kita tu masalah juga. Kita buat ukuran dengan orang. Aku jadi macam tadi ya. Nak kaya, nak besar. Nak Nabi nak orang kaya, jadi kaya. Sampai kami kedua bukit, zakat pun Nabi tak terima. Sekali Nabi minta, nanti dia pun lupa nak kira. Pergi pula sekali, lupa. Pergi sekali lupa. Sahabat balik kata, dia tak nak bayar, saya tak nak bayar zakat. Pergi besar balik kat dia, kata aku tak nak terima. Bunyi kata Nabi kata tu datang dia pun Nabi. Dan Nabi kata macam tu. Nabi ni dia kata jadi itu dia dalam keadaan jauh daripada orang Islam. Sayang dengan ujian, harta tu juga ujian. Itu kena ingat harta
ada kita. Ada sikit kita bagi dalam sikit. Jangan ikut ukur orang. Ada macam ni je. Ikhlas ke hati dia walaupun sedikit. Kita tengok orang bagi 100, takkan kita nak bagi 100, kita tak bagi 100. Kita ikut kita. Jadi ikhlas kita. Rezeki orang tak sama. Tu orang rezeki banyak, orang tak ada zakat bagi zakat. Sama. Bukan kata orang tu kaya hak dia. Kaya tu bukan yang dia. Kaya tu untuk dikongsi. Sebab ada zakat, ada harta orang dan ada duit dia. Duit tu asal kita jadi orang kantin. Pi takut jadi orang takut. Duit nak okey. Ada kita tak ada pun. Mari bulan puasa bayar itu zakat. Kita tengok. Kalau jadi emak banyak, bapa emak banyak, nak tinggal emak pun. Tua emak tak ada kita. Tapi bila kita sayang dengan benda yang ada tak ada bagi pada kita, tunggu. Ada Allah Ta'ala yang kita takut. Allah Ta'ala kata, ada sekali kita kata bukan Allah Ta'ala ni kejam, bukan Allah Ta'ala ni mungkin janji, bukan Allah Ta'ala ni tak nak tolong. Tak lain dan tak bukan nasib yang terlalu malah ini adalah disebabkan daripada makanan, minuman dan pakaian yang diambil daripada harta yang haram. Oleh itu adalah kita berhati-hati dalam mencari nafkah kehidupan dan janganlah kita terlebih dengan sumber-sumber pendapatan yang haram yang dapat menjadi batu penghalang terhadap doa yang dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kalau sembahyang kita baca doa kan, kita doa minta anak kita jadi baik, minta kita jadi soleh, minta kahwin lagi orang tu. Kan? Rezeki kena ada. Au campur kahwin lagi orang. Puan-puan tak enak. Dia takkan kahwin. Dia takkan kahwin, jangan risau. Sebabnya dia kata tadi lah, doa kita benda apa dalam diri kita. Kita nak benda tu jadi, diri kita tu macam mana. Segala-gala kita nak minta, biarlah kita ada, aku nak tak ayat. Tapi kita minta juga, tak ada tempat lain kita nak mengaji, mereka Allah Ta'ala. Semuanya kita minta semalam. Ya Allah, kamu ni maha murah, lagi maha penyayang. Aku ni hamba-Mu, hari-hari dia buat dosa, tiba-tiba aku minta maaf, tak ada tempat dah. Memang kita kena meraih pun. Lalu tak ada dia macam kau kubur-kubur ni tadi berlaku. Minta kita doa ni, minta ya Allah Ta'ala makmur, tak makmur. Tapi kita kadang-kadang mana juga nak minta naik minta. Kalau dia suruh tak buat, tak nak. Ni orang kita rasa segan, kita tak ada. Maksiat lagi banyak pada amal baik. Tiba-tiba cukup. Tapi kita wajib minta juga. Rasa bergantungnya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita takut. Kita ni asal boleh kita ambil semua. Asal barang jadi duit, jalan. Jangan kita asal barang jadi duit. Dan ni asal masa buruk pun kena kira. Sebab benda tu kita ni hidup, syarat pada mati kena hidup. Tak pada mati tu, mati kira amal. Kira amal kita macam mana? Kita amal sedikit, berterusan lagi baik. Kalau buruk banyak, pada baik, nak timbang ke mana? Kita tak kaya tak apa. Laisal ghina an kasratil arab, walakin ghina nafs. Ya adalah orang kaya tu, orang yang boleh himpun harta setinggi-tinggi langit, bukit ke apa ke. Banyak harta, emas, kaum. Tak kaya kita. Walakin ghina nafs. Tapi hak paling kaya jiwa dia. Dia berusaha membersihkan hati dia. Dia berusaha membentuk diri dia, jiwa dia tu. Dia berusaha nak suruh jadi orang yang baik. Pasal apa? Dia mengharapkan dia Allah Ta'ala suruh dia buat. Ikut semua. Ikut SOP. SOP kan? Kan? Standard of procedure. Kita hamba dengan Allah Ta'ala ada SOP dia.
Quran kata tak boleh, tak boleh ya. Kalau kata boleh, boleh. Nabi larang, kita punya tinggal. Nabi suruh kita buat. Orang kata tak boleh, tak boleh kita. Kita tak buat. Nah, ulama tahu bukan Nabi. Masalahnya ayat Quran itu innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Orang takut kepada Allah Taala ni ulama kan. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris pada Nabi. Nabi dia Nabi nanti. Memang Nabi itu maksud. Tapi ayat Quran itu rakam dalam innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Ulama warasatul anbiya, Nabi itu ulama pewaris pada Nabi. Itu susah nak ikut. Bukan susah sebab kita ada nafsu kita, keinginan kita dengan nafsu. Pak suruh nak jahat, dengan nak baik kita, apa nak satu yang kita nak. Usaha pada ikhtiar tadi. Tidak ada pada diri kita, ada masing-masing ada usaha dan ikhtiar. Bukan dengan kita menyalahkan Allah Taala. Kata balik buka Quran surah Al-Baqarah ayat belakang sekali itu. Juz ketiga kan, surah Al-Baqarah juz ketiga tu. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Buka tengok. Nanti tu apa dia maksud tu. Mu jangan nak salah aku, buat baik ada hasil ada. Buat jahat atas diri sendiri. Jangan salah perbuatan itu sebab aku yang memang perbuatan kita buat bagi Allah Taala semua yang tu, tapi kita dibanggakan usaha dan ikhtiar. Usaha datang menjadi ilmu ada pahala. Kalau memang paksa duduk saja duduk keras itu, tak ada apa. Juga kadang-kadang kami mengajar sahabat kita niat hati kita datang masjid, etika. Kita kena latih jiwa kita kena latih. Tak latih tak jadi. Kamu juga cuba dulu jadi polis. Takkan tu masuk jadi polis boleh kawan. Lagi pura-pura tak kawan. Nah dari dia kanan pusing, belakang pusing, tak kaki. Uzur jatuh. Mau belajar tu, kan? Tak ada perjanjian ni. Usaha kita. Sebab tu dia tak tahu. Kita kena tengok benda yang berlaku tu atas usaha dan ikhtiar kita. Bila kita buat baik, ada pahala. Kalau buat atas orang kata ikut, semata-mata ikut, iaitu kita kena baik. Cuba ikhlas hati. Diri kita ni terbentuknya hati kita tu macam mana. Nak jadi baik, aku semua nak jadi baik. Aku ni amat tak banyak dah. Bila amat tak banyak, kita paksa diri kita jadi baik. Paksa diri kita. Buat diri kita supaya jadi baik. Buat macam mana pun. Buat sikit. Istighfar. Lagi Nabi ni ajar kan. Aku beristighfar sehari 100 kali. Ada riwayat menyebut 70 kali. Nabi istighfar 70 kali. 100 kali. Astagfirullahaladzim. Kita istighfar lepas semayang 3 kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Macam rumah tu ya. 3 kali 70 tak lepas ni. 3 kali tu tak ada. 70 kali Ustaz ni dah baca doa ni. Tambah lagi je lah 70 kali. Waktu tinggi-tinggi lah. Kita rasa masa kita terluar kita istighfar. Kalau ada dosa-dosa apa kita di sini, mudah-mudahan tak nampak lagi istighfar. Itu lah peluang kita. Nabi ni aja. Aku sendiri istighfar 70 kali tadi. Selawat 70 kali tadi. Ada riwayat semua sekali. Jadi kita usaha, okay? Setiap orang 70 kali. Ada orang yang ketik itu saya tadi kata Allah. Jadi tak mungkin kita kadang-kadang tak buka ada sebelah kita lepas ada sakit tidur tak apa. Itu je. Selawat sebab kita mengharapkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senyap semua ni yang semua bisa. Aja orang punya apa dah aja. Apa aja. Kita orang apa ya. Semuanya orang kata peringatan pada diri saya sendiri dah tu semua. Benda ini orang kata benda sesuatu yang tiada disukainya dan menahan lidah daripada mengadu kepada yang lain daripada Allah Ta'ala. Tanpa ini menahan diri daripada
tak sabar kita. Ustaz nak ajar lama pun tak sabar nak balik. Lapar ni. Lapar ni Ustaz ni. Pukul 1 ke. Kan? Tak ada masalah saya ni. Saya pak saya je. Kalau ada orang ada kerja tak ada masalah. Cuma nak cerita pak sabar ni, di sebuah kita ni, ketahuilah ilmu bahawasanya sabar itu menahan diri daripada marah atas sesuatu yang tidak disukai. Cuba sabar. Dia sabar, dia tunggu dengan cara dia. Dia menahan diri daripada mengadu kepada yang lain daripada Allah Ta'ala. Kita dengan Allah Ta'ala. Aku ni asyik orang kau mengadu apa aku tak pernah buat ya Allah, tapi orang mengadu aku dah ambil orang semua aku ya Allah. Aku tak tempat nak mengadu ya Allah padamu ya Allah. Tunjuklah pada aku dia tanya benar di mana. Beri aku hidayah pada orang ya Allah. Kita nak jadi hati kita yang baik. Kita lupa wujud hati kita mendoakan pada orang kita suka. Kita doa benda baik daripada dia. Orang bagi nanti kita bagi bumbu. Orang bagi nanti kita bagi bumbu. Bagi benda wangi ya. Orang bagi benda busuk kita tak apa, kita bagi benda wangi je kan. Rasa rugi tak? Tak ada rasa rugi tu berat tak? Sebab kita tak ada satu benda yang menjadi milik kita. Mereka kita balik menghadap Allah Ta'ala ni, hati kita tu mesti bersih. Bersih daripada apa? Dosa. Hati sebenarnya pada kita ni hati. Daripada Allah Ta'ala berkata Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Arba'in, bermula hakikat sabar itu tetap yang membangkitkan akal agama pada melawan akal yang membangkitkan keinginan nafsu cinta. Tahan keinginan nafsu. Kerana manusia padanya dua pokok tentera yang melawan keduanya. Pertama akal dan segala yang membangkitkan, dan kedua syahwat. Akal tengok tua semangat nak buat. Otak ni lega dah pusing ke mana? Nak makan ke mana ni? Otak cari tak? Kan? Syahwat dan segala yang menyeru. Yang ini naik. Buat. Yang tak buat. Buat. Kata yang tak kata. Kata yang kita. Sebab memang orang kata kita doa. Tengok tak buat hadiah. Juga dari dalam orang buku. Habis dengan tengok tu, tak habis dengan tengok kepada akal semua otak di mari. Wah, pun. Tak ambil kepala ni, baik senang otak dia tak boleh. Wah, pun. Tu yang payah. Banyaknya dah sebut. Sabar ni memang baik. Kalau kita berlatih sikit, alhamdulillah. Nganuk tak ada sabar tau. Anak panggil aku gegau tadi. Nganuk. Orang lain tak tahu dia bukan apa pun dia kan. Katanya kita hak juga sini lah. Tu nak cakap dia lah. Hak nganuk kita marah. Ada nak sabar. Kalau kita tengok anak buat tak kenal sikit, kita nak marah. Dia tak ada sabar. Kerana budak sifat dia budak. Sebab dia tidak mengkalah. Dia nak fikir lagi. Dia tahu jiwa dia budak. Kita juga macam tu kok. Orang kita semua pun. Kalau kita ligai mata kayu kita badan. Kan? Dulu ligai mata kayu. Dan ni boleh ligai mata kayu. Tak ada orang buat dia. Dan ni semua letak kepala semua. Sebab tak sama. Tapi nak latih sabar tu bukan benda mudah. Cakap boleh. Cakap sabar tu boleh. Ngajak sabar. Semuanya kita tunggu. Hak kita sendiri, kita nak macam-macam. Ilmu tu kita dah ada. Hak kita sendiri. Dan bermula sabar itu fardu ain atas tiap-tiap mukallaf. Fardu ain atas tiap-tiap mukallaf. Mukallaf ni siapa? Siapa mukallaf? Soal siapa mukallaf? Biasanya dengan mukallaf kan? Mumayyiz lah mukallaf siapa? Mukallaf ni orang yang berhimpun pada dia 3 benda. Apa dia? Balik. Mukallaf.
semua lah. Ada tak pada lagi tak tahu lah. Mukallaf ni bila sebut mukallaf, siapa mukallaf ni? Mukallaf ni orang yang Allah Ta'ala atas mula beban pada dia dosa dan pahala. Satu memang kita tahu lah. Tapi siapa mukallaf ni? Mukallaf ni ada 3 benda berhimpun pada dia. Satu mesti dia buat akal. Bila tak jadi buat akal. Lepas tu sempurna panca indera. Samit dia basah. Telinga dah mata. Sempurna 2. Bukanlah 2. Satu balik umur. Yang kedua sempurna mata dengan telinga. Pasal apa mata dengan telinga? Oh ni lah masuk ilmu. Tuh. Yang ketiga, tapi ada perbahasannya tu, mata dengan telinga. Tapi dia cakapnya mata dengan telinga, mukallaf. Yang ketiga sampai seruan, walaupun seruan Nabi Adam. Kalau tak sampai seruan pada dia, contoh tak ada Nabi yang betul sampai pada dia. Tak kira mukallaf, tak tanggung dosa dia. Boleh tak? Kita ni Nabi sampai dah. Mukallaf, tengok, dengar boleh, mata boleh tengok. Balik-balik ni, mukallaf. Kalau tidak mukallaf, kalau tidak balik, tidak bakar, maknanya dia terlepas daripada dosa. Dia nak main, tak padam bola, pukul 7 petang atau pukul 10 malam, tak semayang pun, tak ada dosa pada dia. Kalau orang jenis tak bakar, tak ada dosa. Telinga dia pekok pun daripada lahir kamu semua, itu lain. Kalau dia telinga pekok, mata dia tak ada satu buta, selepas dia akhir balik, itu dikira mukallaf. Cuba. Boleh. Bila sebut je mukallaf, kan dia ni mukallaf sempurna samit dan basah. Sebab ni punca masuk ilmu. Tapi kalau benda ni dia daripada awal kelahiran dia ni benda ni tak sempurna dah, waktu lain. Tak kira mukallaf. Boleh. Salah satu tak ada syarat, salah satu tak ada. Kalau masa umur dia dah balik, lepas tu demam panas, ngencak telinga. Tak boleh dengar pokok macam tu. Tapi lepas balik ni, lepas balik, mukallaf. Kalau sebelum tu, kira lain. Lepas balik, dikira mukallaf. Sebab dia dah lepas balik. Demam panas, ngencak, telinga tadi tak dengar. Mata tadi buta, kepanas buta, bawah tak dengar. Tapi lepas balik, mukallaf. Yang ketiga sampai seruan, walaupun seruan Nabi ada mana sampai orang berdakwah pada dia. Kalau tak ada sampai berdakwah duduk dalam hutan tanah mana tiba-tiba tak ada orang sampai. Kalau tahu bunyi apa ni? Tengok orang sampai, tak tengok pula. Tak ada sampai orang pada dia berdakwah pun Nabi tak sampai. Tak fikir orang bukan. Mesti berhimpun 3 benda. Nak fikir orang bukanlah 3 benda ni benar tak? Biasa kita dengar mukallaf kan? Biasa dengar mukallaf. Mukallaf tu apa? 3 tadi. Tak ada 3 tu tak kira mukallaf. Tak ada salah satu tak jadi mukallaf. Baca fiqh ke mukallaf mesti benda tu ya. Tauhid ke mukallaf benda tu juga. Sama. Boleh? Pada kata tu bawa beli ke mana gitu. Tapi nak punya mukallaf mesti berhimpun 3 benda tadi. Maka sempurna ni sampai semua. Jika bau jadi, tangguh pun jadi. Wallahu ta'ala alam. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang lemah daripada saya sendiri, yang kesilapan dan apa, Allah kita jumpa minggu depan, saya akan menunjukkan balik, balik. Kalau ada tak betul, tuan-tuan boleh beritahu. Ada masalah. Kalau ada kesilapan dalam penyampaian, mungkin ada itu. Sebab kita ni masing-masing belajar. Ada beberapa manfaat yang kita pada hari ini. Dikira amal kita sebagai ibadah di sisi Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita syaitan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha.
InsyaAllah kita jumpa lagi 2 minggu lagi. Minggu depan kita siap, kita cuti. Minggu lagi datang. InsyaAllah. Assalamualaikum.